Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jadi hari ini saya nak memperkenalkan kepada anda Fintosh. Fintosh ni adalah virtual bank. Okey, virtual bank, bank kripto atau bank blockchain. Satu bank yang unik. Yang pertama seumpamanya di dunia ini. Jadi apa yang menarik tentang bank Fintosh ini ialah simpanan yang anda buat akan menghasilkan keuntungan hari-hari. Saya ulangi, simpanan yang anda buat akan menghasilkan keuntungan hari-hari. Jadi sebelum kita pergi jauh, kita tengok dulu. Betul tak betul company ni, wujud tak wujud, berdaftar atau tak dah, sah atau tak sah. Yang pertama kita semak dekat California Secretary of State website rasmi dia. Ini dia yang atas tu. Dan daripada website itu, type perkataan Fintosh, search dan kita akan dapat maklumat tentang pendaftaran Fintosh, daftar dia Fintosh. So di mana office dan sebagainya ada dalam tu. Okey, dan diikuti pula oleh sijil daftar perniagaan Fintosh. Okey, ke alamat yang sama dan diuruskan oleh seorang pengurus iaitu CEO dia Mr. Bobby Joe Lambert. Dan bisnes Fintosh adalah dalam laman web rasmi Fintosh mengatakan Fintosh is a P2P blockchain financial platform. Platform keuangan blockchain P2P, peer to peer. Juga kita katakan tadi Fintosh macam bank. Dia macam bank. Kenapa? Apa yang bank biasa ada, Fintosh pun ada. Dia ada pengurusan transaksi keuangan, dia ada menguruskan pelaburan, dia ada menguruskan kemudahan pinjaman dan dia juga ada menguruskan akaun simpanan. Sama macam bank biasa. Namun terdapat dua perbezaan yang paling nyata di antara bank biasa dan Fintosh. Okey. Bank biasa ni bank yang wujud, yang nampak yang pertama. Itu dia beza dia. Pertama, bank ni nampak bank biasa. Nampak bangunan dia, nampak pekerja je. Sementara Fintosh ni bank alam maya. Bank virtual. Tak jumpa bangunan, tak jumpa pekerja. Hanya sistem saja yang ada di dalam alam maya. Itu pertama. Yang kedua ialah pengurusan keuangan dia. Untuk bank biasa, mereka menggunakan fiat money. Duit nyata, duit biasa yang digunakan. Contohnya menggunakan ringgit Malaysia, US dollar, kemudian menggunakan dolar Singapura, yen Jepun, peso Filipina dan sebagainya lah. Semua wang-wang negara digunakan dalam urus niaga bank biasa. Sementara dekat Fintosh, mereka menggunakan cryptocurrency, wang kripto, keuangan kripto. Di mana dia menggunakan coin-coin. Contoh yang paling nyata ialah Bitcoin. Menggunakan Bitcoin ada, menggunakan Ethereum pun ada, menggunakan Tron pun ada, USDT, Binance dan sebagainya lah. Itu perbezaan paling nyata di antara kedua-dua bank tadi. Baiklah, sebagaimana yang dikatakan tadi, Fintosh adalah platform peer-to-peer. Peer-to-peer. Apa maksud peer-to-peer? Untuk memahami peer-to-peer dengan lebih mudah, saya bagi contoh. Grab. Grab ni adalah satu contoh peer-to-peer yang paling mudah daripada individu kepada individu. So, peer yang pertama adalah penumpang. Penumpang taksi, itu peer yang pertama. Dihubungkan dengan peer yang kedua iaitu pemandu taksi. Jadi penumpang dihubungkan dengan pemandu taksi. Direct hubungan dia. Tetapi apakah yang menghubungkan mereka? Yang menghubungkan mereka adalah sistem yang dibangunkan oleh Grab tadi. Jadi dengan menggunakan sistem Grab, maka penumpang dan pemandu dihubungkan. So apa yang berlaku ialah penumpang bila naik dikenakan tambang. So bayaran tambang yang dikenakan pada penumpang tadi digunakan pula, sebahagiannya digunakan untuk bayar kepada Grab sebagai pemilik sistem, pengendali sistem. Dan sebahagian lagi dibayar pada pemandu taksi, orang yang membawa penumpang ke destinasi. Jadi ketiga pihak dapat bahagian masing-masing melalui sistem yang dibangunkan oleh Grab. Simple, peer-to-peer. Begitu je dengan Fintosh. Fintosh menggunakan konsep peer-to-peer. Peer pertama kita adalah orang yang nak meminjam. Sebagaimana saya kata tadi, dalam Fintosh boleh buat loan dan juga boleh buat simpanan. So, orang nak meminjam. Itu peer yang pertama. Dihubungkan dengan peer yang kedua. Orang yang bagi pinjam. Daripada mana bagi pinjam? Daripada duit simpanan kita. Duit simpanan kita tu yang digunakan untuk bagi orang pinjam tadi, loan tadi. Jadi dihubungkan oleh sistem yang dibangunkan oleh Fintosh tadi, sama macam Grab. Jadi untuk peminjam, untuk peminjam dikenakan cas perkhidmatan sebanyak 2% sehari selama 7 hari. Kontrak pinjaman kita hanya 7 hari saja. Pinjaman jangka pendek. Lepas tu settle.
habis kontrak. Kalau nak pinjam lagi sambung 7 hari. Begitulah seterusnya. Jadi 2% yang dikenakan satu hari itu, okey, bayarannya sebahagiannya akan diberi kepada Fintos sebagai bayaran persistem. Berapa banyak? 1%. So 2% cas, 1% Fintos ambil sebagai bayar sistem. Lagi 1% dibayar pula kepada kita sebagai pemberi pinjam atau sebagai orang yang menyimpan. Jadi simpanan kita tu yang mendatangkan keuntungan pada kita. Jadi keuntungan tu dikongsikan bersama-sama kan. Untung daripada bisnes ni, Fintos ambil sikit, kita ambil sikit. Untuk loan, orang ada kemudahan dia sendiri, ada faedah dia sendiri. Jadi itu sistem yang mudah. Jadi selepas 7 hari, hari ke-7 kita dah boleh keluarkan kita punya simpanan kalau kita nak keluarkan lah. So kalau kita keluarkan simpanan kita, maka tak dapat lagi lah dia punya keuntungan, stop kat situ. Tapi kalau simpanan kita masih ada dekat situ, belum dikeluarkan, maka kita akan dapat sambungan lagi 7 hari. Sekiranya duit kita tu masih lagi dipinjam. So 7 hari kita dapat lagi 1% sehari selama 7 hari. Begitulah seterusnya. Boleh keluarkan tak duit tu? Boleh keluarkan. Duit keuntungan anytime boleh keluar. Minimum $1 pun dah boleh keluar duit keuntungan. Keuntungan hari-hari boleh keluar. Tetapi simpanan kita hanya selepas 7 hari. Lepas 7 hari baru kita boleh keluarkan kalau kita nak keluarkan. Begitulah seterusnya. Alright. Okey, berdasarkan keuntungan 1% yang kita dapat sehari itu, saya dah buat kira-kira lah kan untuk dapat gambaran berapa yang kita boleh dapat daripada simpanan kita di Fintos nanti. So saya dah buatkan jadual. Dalam jadual tu ada ruang untuk jumlah simpanan. Berapa jumlah simpanan kita. Kemudian daripada simpanan kita tu, kalau 1% hari berapa. Kalau 1 hari selama 7 minggu berapa. Kalau 1% hari selama sebulan berapa. Dan kalau 1% hari selama 400 hari dapat berapa. Kenapa ada 400 hari, nanti saya terangkan. Okey, jadi urusan ini, contoh ni saya bagi perkiraan dalam USDT dah. Kita guna coin USDT. $1 bersama dengan RM5 Malaysia untuk simpanan. Okey, untuk simpanan $1 RM5. Kalau untuk keluar, untuk cairkan, untuk dapat basement cash, kita $1 RM4. Itu dia punya perkiraan dia lah. Okey, contoh, kalau kita bermula dengan $100 sebagai simpanan kita. Minimum simpanan di Fintos adalah $100. So kita ambil yang paling minimum $1. Okey, $1 menghasilkan $1 sehari. So kalau satu hari $1 RM4 lah. So kalau 7 hari dah jadi 7%. Kalau 30 hari dah jadi 30% lah. $30 lah dia punya keuntungan. Dan kalau 400 hari, kenapa bukan $400 tetapi $1,600? Kalau ikutkan 1% hari, 400 hari dah $400. Tapi dengan kita punya sistem, ada cara dia untuk 400 hari dapat $1,600. Okey, ini kiraan untuk $500. Sama cara-cara dia, cuma beza dari angka. Dan ini untuk $1,000. Kalau $1,000 memang 10 kali ganda lah. Kita bermula dengan $1,000, RM5,000, tapi akhirnya kita dapat $16,000 ataupun RM64,000. Itu luar biasa lagi dia punya jumlah yang kita dapat daripada simpanan kita tadi. Ini simulasi kiraan dia. Baiklah, yang ini saya nak tunjukkan bagaimana simpanan sebanyak 400 hari menghasilkan jumlah yang luar biasa. Sedangkan kalau ikutkan 1% satu hari, 400 hari adalah 400%. Bermakna daripada $100 jadi terkumpul sebanyak $400 selepas 400 hari. Tapi yang ini luar biasa. Saya tunjukkan formula dia, perkiraan dia. Okey, satu pusingan 100 hari. So 100 hari pertama adalah pusingan yang pertama. Jadi kalau kita ambil modal kita sebagai $100 sebagai modal. Kita ambil contoh $100. So kalau $100, satu hari 1% adalah $1. Jadi hari pertama kita dapat $1. Okey, daripada hari yang pertama. Okey, $1 dan hari pertama 1. Okey. Sementara hari kedua kita dapat $1 lagi kan. Campurkan dengan yang semalam punya hari pertama dah jadi $2. Jadi hari kedua anda dapat $2 terkumpul. Hari ketiga $3 terkumpul. Hari keempat $4 terkumpul. Hari kelima walaupun dapat $1 tapi terkumpul sebanyak $5. Begitulah seterusnya sampai 100 hari. Hari ke-100 terima $1 tapi dah terkumpul keuntungan sebanyak $100. Jadi daripada hari pertama sampai hari ke-100 kita untung 100% ataupun $100 daripada $100 punya modal. Jadi apa yang berlaku ialah kita ambil modal kita $100,
campurkan dengan untung $100, kita pergi pada pusingan yang kedua. Kita buat kali yang kedua pula. Di mana kali kedua kita bermula dengan $200 sebagai modal kita. Hasil daripada modal asal 100 dan untung 100 tadi. So $200 menghasilkan satu hari $2. So hari pertama $2, hari kedua $4, hari ketiga $6, hari ke 4 $8, hari kelima $10 sampai pada hari ke-100 dah jadi $200. Bermakna dalam tempoh 100 hari anda untung 100%. So 200 untung 200. So modal 200 untung 200. Itu kita campurkan kedua-duanya, kita pergi pada pusingan 100 hari yang ketiga. 1 hari yang ketiga kita bermula dengan $400. Gabungan daripada untung 200 dan juga modal 200. So 400 menghasilkan $4 satu hari. So $4 hari selepas 100 hari dia jadi $400. Kan selepas 1 hari. Jadi untung 400. Campur pula dengan modal 400 kita pergi pada pusingan yang keempat. Pusingan yang keempat kita bermula dengan $800. Dan setiap hari dapat $8, $8, $8. Selepas 100 hari dia jadi $800. Jadi modal 800 campur dengan untung 800. Bermakna pada hari yang ke-400 terkumpul keuntungan dan modal sebanyak $1,600. Kan kalau kita cairkan, kita keluarkan menjadi lebih kurang RM6,400. Nampak tak bezanya di antara simpanan tu apabila sampai 400 hari ataupun 365 hari, setahun lebih sikit lah. Setahun lebih sikit kita dapat lebih kurang RM6,400 daripada simpanan yang pertama $100 atau RM500 tadi. Itu hebatnya dia punya kitaran pusingan dia. Jadi begitulah perkiraan dia. So kepada anda saya dah terangkan, saya dah bentangkan. Kalau nak lebih faham, lihatlah video ni berulang-ulang kali sampai faham. Kalau tak tahu boleh tanya saya. Boleh PM saya, boleh WhatsApp dan sebagainya. Dan kalau dah rasa hati nak bersama-sama dengan saya, nak sama macam saya dapat keuntungan, saya bermula pada bulan 10 sampai sekarang hari-hari saya dah terima. Saya dah masuk pusingan yang keberapa dah. Dah masuk 2 pusingan dah sekarang. Nak mengarah kepada pusingan yang keempat ni. Jadi itu yang sedang berlaku pada saya dan saya berkongsi agar anda juga terima macam saya. Okey, jadi mudah-mudahan terbuka hati untuk bersama-sama. Jadi apa-apa nanti boleh kontak saya lah. Kontak saya seterusnya secara peribadi pada saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.